Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 8 September bersama saya Nurul Hidayah Nawar. Dan juga saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Pilihan Raya Umum Don Sabah diteruskan. Rayuan 33 adun gantung keputusan bubar Don ditolak mahkamah. 100 kes positif COVID-19 dicatat. Kadar kebolehjangkitan dalam negara melebihi paras kritikal. Mahkamah Rayuan menolak permohonan 33 adun untuk menggantung keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkaitan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Johan Mahirudin 30 Julai lalu. Panel 3 hakim diketuai Dato' Abdul Karim Abdul Jalil membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada pihak bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Keputusan dibuat sebulat suara oleh ketiga-tiga panel hakim yang turut disertai Datuk Abu Bakar Jaiz dan Datuk Supang Lian sekaligus mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 21 Ogos lalu. Dato' Abdul Karim semasa membacakan keputusan panel hakim menegaskan Mahkamah Rayuan tidak akan mencampuri keputusan Mahkamah Tinggi dan mengekalkan keputusan yang dibuat sebelum ini. Panel hakim turut menolak permohonan 33 adun berkenaan bagi penangguhan pelaksanaan keputusan hari ini sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Ini bermakna pilihan raya umum Dun Sabah akan berlangsung seperti yang dijadualkan. SPR menetapkan 12 September bagi penamaan calon dan pengundian pada 26 September. Prosiding yang bermula semalam dan bersambung hari ini dimulakan dengan hujahan peguam mewakili Datuk Seri Muhammad Syafiee, Datuk Dr. Cyrus Das, disusuli hujahan peguam SPR Suzana Atan dan ditutup dengan hujahan balas Datuk Firuz Husin Ahmad Jamaluddin yang mewakili 33 adun. Ogos lalu Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim menolak permohonan 33 adun berkenaan menetapkan bahawa responden kedua dalam kes itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee, telah bertindak menurut Perlembagaan Sabah dalam memohon responden pertama Tun Johar membubarkan Dun Sabah. Menurut beliau, pengisytiharan pembubaran Dun itu juga adalah mengikut perlembagaan dan juga sah. Beralih ke situasi semasa COVID-19, 100 kes baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes 9,559 kes. Daripada jumlah itu, 85 kes adalah kes penularan dalam negara melibatkan 3 buah negeri. Masing-masing Sabah 62 kes daripada kluster Benteng Lahad Datu, Kedah 22 kes daripada kluster Sungai dan Perlis 1 kes juga daripada kluster yang sama. Ya, manakala 15 kes lagi merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dari India, Indonesia, Pakistan dan juga Filipina. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noi Syam Abdullah, ia menjadikan nilai R0 atau kadar kebolehjangkitan meningkat kepada 1.72 berbanding 0.72 dicatatkan 2 minggu lepas, melebihi paras kritikal. Peningkatan ketara ini memberi gambaran risiko berlakunya lebih banyak transmisi dalam komuniti kerana masyarakat kian alpa dan mengabaikan SOP termasuk petugas barisan hadapan. Kian leka dan tidak mengendahkan prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan. Nasihat-nasihat yang telah diberikan mulai diambil ringan dan ini termasuklah juga oleh petugas barisan hadapan di kalangan petugas kesihatan dan juga agensi-agensi lain.
Sementara itu, 12 kes pulih dilaporkan menjadikan jumlahnya 9,136 kes. Tiada pertambahan kes kematian dan jumlahnya kekal 128 kes. Seterusnya, status terkini COVID-19 dalam negara Dan diikuti juga dengan data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Noor Hisham menjelaskan pematuhan 100% terhadap garis panduan dan juga tata cara pengurusan semasa bertugas adalah amat penting. Ini tidak kiralah di fasilitis kerajaan ataupun swasta. Selain itu, petugas kesihatan juga boleh mendapat jangkitan semasa berada dalam komuniti, iaitu sama seperti individu yang lain di dalam masyarakat. Misalnya, hari ini terdapat seorang anggota kesihatan pada kluster sungai yang didapati telah menjangkiti 7 orang ahli keluarganya. Mengambil iktibar daripada kealpaan itu, beliau menggesa semua pihak termasuk petugas Barisan Hadapan dan juga masyarakat untuk mengambil serius bahaya COVID-19. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memaklumkan menjelang 8 pagi esok, gangguan bekalan air di seluruh Lembah Kelang akan pulih sepenuhnya. Ya, dan juga Lembah Kelang telah mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual sejak 4 September lalu. Tambah beliau juga, sehingga hari ini sekitar 96% kawasan yang terjejas telah menerima bekalan air. Alhamdulillah, sedikit telah pun sebahagian besar penduduk pun telah menerima bekal air. Kita jangka pada hari besok sekitar dalam jam 8 pagi masing-masing semua dapatlah bekal air. Jadi saya dah jumpa dengan Menteri Besar Selangor dan minta supaya beliau juga memberi perhatian kepada kilang-kilang yang dibina tanpa kilang-kilang haram lah sepanjang. Beliau menambah sampel air Sungai Gong yang tercemar telah dihantar ke Makmal untuk diuji dan akan digunakan sebagai bahan bukti. Beliau ditemui pada sidang media di Langat, Selangor. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan pihak kementerian juga akan memperluaskan projek takungan air pinggiran sungai TAPS sebagai alternatif sumber air mentah jika berlaku gangguan pada saluran utama sungai. Sebelum ini, projek tersebut telah beroperasi di Sungai Semenyih dan Sungai Labu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis menghadap perpisahan 3 duta besar asing ke Malaysia di Istana Negara pagi tadi. Turut mengiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Iskandariah. Ketiga-tiga perwakilan asing tersebut ialah Duta Besar Thailand, Narong Sasitorn, Duta Besar Vietnam, Dr. Lee Quy Quyen dan Duta Besar Perancis Frederick Laplanche. Mereka berkhidmat sejak 2017 dan 2018 serta akan menamatkan penempatan mereka di Malaysia pada bulan ini dan juga Oktober depan. Sultan Abdullah turut merakamkan setinggi penghargaan di atas peranan yang dimainkan mereka dalam memperkukuhkan hubungan dua hala antara negara dan juga Malaysia. Turut dizahirkan baginda ketiga-tiga negara berkenaan adalah sahabat yang akrab dan penting dalam kalangan negara-negara ASEAN serta Eropah. Dalam pada itu, baginda mahu kerjasama dipertingkatkan bagi ketiga-tiga negara dalam bidang pelaburan dan perdagangan, memandangkan jumlah perdagangan yang tinggi telah dicapai setakat ini. Statistik menunjukkan jumlah perdagangan Malaysia-Thailand tahun lalu berjumlah lebih 99.98 bilion. Vietnam turut mencatatkan nilai dagangan 54.6 bilion ringgit tahun lalu. Dan pada tahun 2019, Perancis merupakan pelabur asing ke-6 terbesar di antara negara-negara Kesatuan Eropah dengan jumlah pelaburan 9.69 bilion ringgit.
Mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara hari ini memperakui cadangan kerangka sekuriti makanan negara yang disarankan oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa Bersatu FAO. 4 kluster di bawah 3 kementerian dan juga 1 agensi diwujudkan berfungsi mengetengahkan isu dan juga cadangan penyelesaian berhubung rantaian sistem makanan dan pelaksanaan strategi. Kluster yang disenaraikan adalah kluster ketersediaan di bawah Sekretariat Majlis Penasihat Pertanian Negara dan kluster kebolehcapaian di bawah Sekretariat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Diikuti kluster keselamatan makanan dan pemakanan di bawah Sekretariat Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan dan kluster kestabilan dan kemampanan. Mesyuarat julung kali yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut membincangkan 5 kertas kerja merangkumi strategi untuk memperkukuh sektor agro makanan negara. Jawatankuasa yang ditubuhkan susulan impak COVID-19 bertanggungjawab meneliti isu-isu berkaitan sekuriti makanan secara menyeluruh meliputi aspek rantaian bekalan, tenaga kerja, aplikasi teknologi, sumber keuangan, pelaburan, guna tanah dan infrastruktur. Tan Sri Muhyiddin turut mempengerusikan mesyuarat Majlis Tanah ke-77 di Putrajaya. Dalam perkongsian di Facebook, Perdana Menteri berkata, mesyuarat membincangkan hal berkaitan dasar negara dalam mengurus, memaju dan mengawal penggunaan tanah bagi tujuan perlombongan, pertanian serta perhutanan. Antara yang ditekankan peranan penting kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam memastikan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dikekalkan sebagai kawasan berhutan dan dilitupi pokok. Ia selaras komitmen negara di Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro, Brazil 1992. Ketika ini, hutan tropika di Malaysia berkeluasan 18.72 hektar atau 55.31%. Ketika ini, hutan tropika di Malaysia berkeluasan 18.72 hektar. Perdana Menteri turut meminta kerajaan negeri mengambil langkah proaktif melindungi kawasan habitat utama harimau Malaya yang kini diancam kepupusan. Isu judi Sungai Buloh, laporan sudah dihantar kepada Ketua Polis Negara. Paparannya seketika nanti. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama, kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah.
Polis menahan 72 individu atas kesalahan ingkarahan PKPP semalam berbanding 873 orang pada Ahad. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 70 individu di Kompau, seorang di Reman dan seorang lagi dijamin. Antara kesalahan ingkarahan PKPP termasuk gagal menyediakan peralatan atau merekod butiran pelanggan, penjarakan fizikal, tidak memakai pelitup separuh muka dan lari dari pusat kuarantin. Sementara itu, operasi benteng semalam berjaya menahan 25 parti dan 1 penyeludup. Sebanyak 79 sekatan jalan raya dilaksanakan semalam bagi mengawal kawalan sempadan terutama lorong-lorong tikus. Untuk kuarantin wajib pula, seramai 24,961 individu pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa sejak 24 Julai lalu. Daripada jumlah itu, 9,887 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. 66 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan, manakala 15,008 lagi telah dibenarkan pulang. Susulan isu kegiatan judi di Bandar Baru Sungai Buloh yang tular di media sosial Ogos lalu, laporan aktiviti haram di daerah itu sudah dihantar kepada Ketua Polis Negara Jumaat lalu untuk tindakan lanjut. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya berkata siasatan menyeluruh dilakukan oleh pasukan siasatan JIPS selama 10 hari di kawasan itu. Maklumat semua ni untuk tahun lepas, sehingga tahun ini kita telah dapat 447 serbuan atas pelbagai judi di sekitar Sungai Buloh. Jumlah yang besar tu. 447 serbuan daripada last year sampai Julai tahun ini, di mana tanggapan sejumlah 665 orang ditangkap dan 765 rampasan gadget, handphone, tablet sebagainya. Jadi pada pandangan saya, satu tindakan lapor dibuat secara keterusan dan baik oleh pihak Polis Sungai Buloh lah. Mengulas berhubung siasatan aset dan harta pegawai di IP di Sungai Buloh, Datuk Zamri berkata semua aset dilihat dalam keadaan munasabah. Banyak premium dah tutup. Kita tak menangkap sebarang operator judi. Cuma kita buat check-in tentang aset-aset ataupun harta benda ataupun kekayaan yang dimiliki oleh pihak Polis Sungai Buloh ni, daripada OSPD sampai pegawai berkaitan tu. So daripada pisatan kami buat tu, dapati bahawa mereka ni asetnya kadar munasabah. Beliau menjelaskannya kepada media selepas majlis serah terima tugas di IPK Kuala Lumpur. Timbalan Pengarah Siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Saiful Azli, dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur berkuat kuasa hari ini. Kita beralih ke perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram mahu saksi ke-10 iaitu bekas CEO 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman diberi peluang membaca pernyataan saksinya bagi memenuhi kehendak Seksyen 32 Akta Keterangan 1950. Perkara itu dimaklumkan ketika kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan berhujah sama ada pernyataan betul Muhammad Hazim boleh didengar atau sebaliknya. Datuk Seri Gopal berhujah hanya hakim boleh memutuskan pada akhir kes pendakwaan sama ada keterangan Muhammad Hazim itu boleh diterima atau tidak sebagai bukti. Mengenai permohonan menggugurkan beberapa perenggan dalam pernyataan itu oleh pihak pembelaan, Datuk Seri Gopal berhujah ia tidak masuk akal jika perkara itu dibenarkan. Jika beberapa perenggan itu dikeluarkan, keterangan saksi tidak akan dapat difahami sepenuhnya. Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah pula berhujah, mahkamah perlu memutuskan isu itu apabila perkara tersebut timbul. Memetik sebutan pernyataan itu, Jolo memberitahu Muhammad Hazim
bahawa 1MDB berada di bawah pengurusan langsung Datuk Seri Najib dan tertuduh mengetahui setiap keputusan syarikat itu. Tan Sri Syafiee berhujah pihak pembelaan akan berhadapan tugas berat sewaktu pemeriksaan balas kerana tiada jaminan mengenai keterangan ataupun kebenaran bukti. Prosiding bersambung Khamis ini. Tawaran pakej tambahan punca kadar yuran belajar memandu di setiap institut memandu tidak seragam. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pakej tambahan itu biasanya merangkumi yuran makan dan pengangkutan untuk kemudahan pelajar-pelajar. Jelas beliau, kementerian sudah menetapkan jadual dan kadar harga standard bagi semua institut memandu di negara ini iaitu RM1,150 bagi lesen kereta dan RM350 bagi lesen motosikal. Kadar itu perlu dipatuhi dan diikuti sekiranya institut memandu tidak menawarkan apa-apa pakej tambahan lain. Kenapa Selangor ni lebih tinggi? Oleh kerana daripada apa yang kita tetapkan, dia ada pakej tambahan lagi. Seperti kalau orang tu duduk jauh, supaya mereka tidak perlu naik Grab, institut memandu yang pergi bawa mereka. Dan kita benarkan dia charge 50 sen 1 kilometer. Jadi ini memudahkan orang-orang bandar lah yang dalam keadaan kesakan ni. Dan ada juga yang termasuk makan dia persediakan. Jadi ini adalah over and above dari package tersebut. Institut memandu juga perlu memberi penerangan terperinci tentang kos-kos tambahan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Datuk Seri Dr. Wee merasmikan Majlis Penganugerahan Penggradan Institusi Memandu Malaysia di Putrajaya. Sejumlah 79 institut memandu dari 11 buah negeri menerima penarafan 5 bintang pada majlis tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej satelit semasa yang mana dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan aktif di sekitar bahagian utara Semenanjung dan juga negeri Kelantan, Pahang dan juga bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada, dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung dan juga sedikit di negeri Kelantan dan juga negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 1 ke 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan yang dicerap bagi negeri Sabah. Hujan berserta ribut petir kini lebih tertumpu di bahagian Kapit, Mukah, Sibu, Sarike dan juga Seri Aman di negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazuni Yahya. Assalamualaikum.
25 individu Fauz Saman dakwa ditipu agensi pelancongan. Laporannya seketika nanti. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat dari rombongan Jawatankuasa Penganjur sambutan Hari Malaysia di Demak Jaya, Kuching hari ini. Rombongan tersebut diketuai Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah selaku menteri yang bertanggungjawab ke atas sambutan di peringkat persekutuan dan Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi selaku menteri yang bertanggungjawab di peringkat negeri. Kunjungan tersebut bertujuan menjemput Yang di-Pertua Negeri menghadiri sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Sibu pada 16 September ini. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Suryani Ahmad. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jal Samion melakukan tinjauan ke lokasi sambutan Hari Malaysia di Stadium Tertutup Sibu hari ini. Selain meninjau persediaan dan persiapan pihak penganjur, beliau turut melihat sendiri fasiliti yang ada untuk memastikan penganjuran Hari Malaysia berjalan lancar. Turut hadir Residen Sibu Charles Siao. Lebih banyak program TV berbentuk kenegaraan menerusi pengkisahan tokoh-tokoh pejuang hebat pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu dan sebelum merdeka akan disiarkan di RTM. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata pendekatan itu selaras dengan hasrat kerajaan untuk menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat. Menurut beliau lagi, RTM telah diminta mengenopasi kesesuaian bahan siaran meliputi penayangan drama dan filem selain menambah jumlah jam siaran. Dan inilah program-program patriotik drama yang kita nak kisahkan balik. Begitu tentang cerita di Sabah dan Sarawak tentang pejuang-pejuang. Bagaimana mereka menyelamatkan, menanam semangat patriotik kepada masyarakat mereka. Dan kita nak perbanyakkan filem ini di rancangan TV kita. Datuk Zahidi ditemui RTM selepas menyempurnakan majlis perasmian program Merdeka at Community di Tendung Pasir Mas, Kelantan. Seramai 25 individu mengalami kerugian kira-kira RM634,400 selepas mendakwa ditipu sebuah agensi pelancongan yang gagal membayar balik wang selepas visa furada bagi menunaikan ibadah haji tahun lalu ditolak. Mangsa Muhammad Radhi Sharif Hussein, 56 tahun, merupakan salah seorang jemaah haji yang terkandas di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah pada 5 Ogos lalu bersama-sama 24 jemaah rakyat Malaysia yang lain yang nekat memfailkan saman. Katanya pada hari kejadian iaitu 5 Ogos 2019, syarikat berkenaan gagal memaklumkan lebih awal bahawa penerbangan mereka ke Jeddah tidak diiringi atau diketuai wakil mutawif yang sah.
Setelah tiba, mereka gagal melepasi kaunter imigresen kerana setiap imbasan kod yang dibuat ke atas e-visa menunjukkan identiti individu berbeza daripada identiti sebenar. Muhammad Radhi menambah, dirinya dan mangsa yang lain nekat membuat laporan polis bagi menuntut ganti rugi dan keadilan. Siapa yang alami dia tahulah. Kami dah pakai ihram. Satu kapal terbang tu semua visa purada. Yang satu kapal terbang tu. Kami saja yang tak boleh masuk. Kami ada visa, kenapa tak boleh masuk? Beliau berkata demikian dalam sidang media yang turut dihadiri oleh 14 orang mangsa dan peguam. Difahamkan jemaah haji di bawah syarikat itu telah membayar sekitar RM30,000 hingga RM50,000 untuk mendapatkan visa haji furada. Mahkamah Session Alor hari ini menjatuhkan hukuman denda RM60,000 kepada tertuduh warga Rohingya kerana melindungi 3 pendatang asing tanpa izin parti. Tertuduh Ramzan Ali, 36 tahun, dituduh di bawah Seksyen 55E Akta Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 2002 kerana membenarkan 3 orang lelaki warga Myanmar yang tidak memiliki sebarang pas atau permit sah berada di dalam premis kawalannya sewaktu ditahan sepasukan anggota Angkatan Kawalan Sempadan (AKSEM). Dia didenda RM20,000 bagi setiap parti yang dilindungi dan 4 bulan penjara jika gagal membayar denda. Bagaimanapun, denda keseluruhan telah gagal dijelaskan tertuduh. Sehubungan itu, dia dibawa ke penjara Pokok Sena bagi menjalani hukuman mulai hari ini. Mengikut fakta kes pada 5 November 2019 pukul 12.50 tengah hari di kilometer 3.5 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Chanlun, Bukit Kayu Hitam, pengadu daripada AKSEM telah terserempak dengan tertuduh dalam keadaan mencurigakan di dalam sebuah kereta. Sebanyak 12 premis termasuk sebuah rumah teres 2 tingkat di sekitar Seremban dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik selepas didapati menjalankan kegiatan perjudian dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Muhammad Said Ibrahim, hasil risikan dan aduan orang awam mendapati kegiatan itu telah dijalankan secara sembunyi dan premis telah beroperasi sejak 2 hingga 3 bulan lepas. Pemeriksaan telah dijalankan namun pemilik premis tetap berdegil menjalankan kegiatan judi haram. Pelanggan-pelanggan yang telah pun mereka kenal pasti, bukan semua yang datang. Jadi hanya pelanggan-pelanggan yang mereka kenal pasti dan juga menjalankan aktiviti top up dan seterusnya menggunakan sekarang ini aktiviti mereka agak dipermudahkan. Kalau dulu dengan mesin-mesin yang besar, sekarang ini hanya menggunakan tab. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Seremban. Tindakan pemotongan bekalan elektrik dilakukan mengikut Seksyen 21A-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1966 bagi memastikan aktiviti tersebut dapat dibanteras dan dilumpuhkan. Pemilik premis boleh membuat permohonan bagi penyambungan bekalan elektrik semula selepas 30 hari namun perlu membuat pengakuan pelepasan daripada pihak polis terlebih dahulu. Muhammad Said turut berharap orang awam dapat menyampaikan apa jua bentuk maklumat berhubung kegiatan judi haram supaya pihak polis dapat mengambil tindakan sewajarnya. Selepas 30 September ini, industri perbankan akan melanjutkan moratorium pinjaman secara bersasar dan memberikan fleksibiliti pembayaran balik pinjaman kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19. Namun, para peminjam perlu memberi maklum balas serta maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan status mereka. Industri perbankan telah memberikan komitmen dan berusaha keras untuk menghubungi para peminjam
yang mungkin memerlukan bantuan setakat 28 Ogos 2020, Timbalan Petua, sekitar 2 juta lebih telah dihubungi oleh pihak bank untuk ditawarkan bantuan bayaran balik. Daripada jumlah tersebut, institusi perbankan telah berbincang dengan 1.1 juta peminjam yang telah memberi maklum malas dan hampir 300,000 telah mengesahkan yang mereka betul-betul memerlukan bantuan bayaran balik, manakala selebihnya sedang mempertimbangkan option yang disediakan. Angka ini dijangka akan terus meningkat dengan ketara di mana peminjam boleh memohon dengan mudah melalui pelbagai saluran yang telah disediakan. Daripada permohonan bantuan pembayaran balik pinjaman yang lengkap diterima dan diproses, 97% telah diluluskan. Proses permohonan bagi pelanggan individu dijangka mengambil masa antara 1 sehingga 5 hari. Bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS, ia dijangka mengambil masa antara 3 hari sehingga 2 minggu selepas permohonan lengkap diterima pihak bank. Orang ramai juga tidak perlu bimbang kerana fleksibiliti yang diberikan sepanjang tempoh ini tidak akan terpapar pada laporan sistem maklumat rujukan kredit pusat SIKRIS peminjam. Belum ada keperluan untuk menyediakan perkhidmatan ujian COVID-19 kepada guru dan juga murid secara percuma dan berkala. Kecuali sekiranya sekolah berkenaan terletak dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. KKM telah menerima permohonan yang serupa daripada beberapa kementerian dan agensi seperti SPRM, Jabatan Immigration Malaysia dan juga KPDN HCP, kerana masing-masing memikirkan adakah kementerian dia patut diadakan pemeriksaan COVID-19 ini dan secara yang percuma. Walau bagaimanapun, KKM telah bersetuju supaya pasukan daripada pejabat kesihatan daerah membuat penilaian risiko mengikut keperluan dan untuk melaksanakan ujian pengesanan COVID-19 ke atas individu yang bergejala dan berisiko tinggi sahaja mengikut keperluan dengan percuma. Beliau menjawab pertanyaan Senator Robert Lau mengulas lanjut kerajaan telah membangunkan prosedur operasi standard SOP untuk pelbagai sektor termasuk pendidikan. Sehubungan itu, pematuhan kepada SOP adalah penting bagi memastikan tiada laporan jangkitan COVID-19 di sekolah. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Jualan produk PKS di bawah segmen perniagaan runcit Petronas Dagangan Berhad PDB mencatatkan pertumbuhan kukuh dan menggalakkan walaupun negara berdepan pandemik COVID-19. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Azrul Osman Rani berkata terdapat sedikit peningkatan dalam nilai jualan pada tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh yang sama 2019. Jelas beliau, prestasi jualan lebih baik itu disumbangkan oleh beberapa faktor termasuk penambahbaikan dan juga pengubahsuaian stesen minyak serta kedai mesra. Boleh katakan 6 bulan pertama tahun 2020 tu menggalakkan. Saya rasa mungkinlah ada sekitar segelintir pelanggan yang lebih memberatkan keselesaan. So they come to the convenience store lah. So mungkin walaupun banyak negeri mengikut SOP mereka terpaksa kurangkan waktu operasi, tapi kita dapat lihat 6 bulan pertama kita penjualan di kedai mesra terutamanya setimpal atau sama saja dengan 6 bulan pertama tahun 2019 di mana tidak ada PKP. Tahun lalu, jualan produk PKS di bawah segmen perniagaan runcit PDB merekodkan nilai jualan berjumlah 60 juta ringgit. Setakat ini, lebih 350 vendor tempatan diberi peluang memasarkan produk mereka di 801 buah stesen minyak dan kedai mesra di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas pelancaran kempen Love Local yang disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi.
Malaysia Airport Holding Berhad MAHB memperkenalkan Shop My Airports, platform e-dagang yang menawarkan produk pelancongan serta bebas cukai oleh peruncit di lapangan terbang kendaliannya. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan itu, Dato' Muhammad Syukri Muhammad Saleh berkata, ini inisiatif baru di bawah Pelan Transformasi Digital Airport 4.0 bukan hanya membantu peruncit meluaskan perniagaan di luar kawasan lapangan terbang, malah memastikan kelangsungan perniagaan dalam ketidaktentuan ekonomi ketika ini. MAHB mensasarkan inisiatif terbaru itu akan menyumbang 10% kepada keseluruhan jualan runcit lapangan terbang dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Previous year, this is before COVID, we were doing last year about 2.8 billion in sales. 2.8 billion sales at all our airports throughout the country. So looking at 10% of that, we are looking at roughly about 280 million sales that we target to achieve next 3 to 3 years. Of course, this is subject to recovery of the passenger traffic itself. Kempen pilihan raya umum Myanmar bermula hari ini. Parti Liga Kebangsaan untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dilihat berpeluang cerah untuk menang, namun memerlukan kemenangan besar bagi mengatasi pengaruh tentera yang masih kuat. Insiden lombong batu marmar runtuh di Ziyarat Barat Pakistan membunuh 17 pekerja manakala 11 lagi masih gagal dikesan dan 9 lagi cedera. Siasatan awal mendapati runtuhan berlaku berpunca daripada penggunaan bahan letupan berlebihan di cerun yang tidak stabil. Hujan lebat selama 7 jam di Dhaka, ibu negara Senegal, menyebabkan banyak kawasan dilanda banjir. 3 kanak-kanak dilaporkan mati lemas. Jumlah hujan selama 7 jam itu dianggarkan sama dengan jumlah hujan dari Julai sehingga September. Kebakaran hutan di California sejak Sabtu lalu masih gagal dikawal dan setakat ini telah memusnahkan lebih 2 juta ekar kawasan. 7 penduduk terbunuh dan hampir 4,000 bangunan rentung. Lebih 14,000 anggota bomba kini bergelut memadamkan kebakaran yang berpunca daripada permainan bunga api. Selepas 2 minggu ditutup akibat pandemik COVID-19, hospital wanita di La Paz, Bolivia dibuka semula. Bagaimanapun, hospital itu hanya menerima wanita hamil yang dijangkiti COVID-19 sebagai pesakit. Berita perdana, kita teruskan dengan segmen sukan. Yang kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara bersama Syairul Islam. Silakan, Syairul. Thailand tarik diri dari pusingan akhir Piala Thomas dan Uber. Tok Gajah akan ambil tindakan undang-undang terhadap Sumareh. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan segmen sukan berita perdana malam ini dengan perkembangan pusingan akhir Piala Thomas dan Piala Uber 2020. Thailand merupakan negara terbaru selepas Taiwan dan Australia menarik diri daripada kejohanan itu di Aarhus, Denmark dari 3 hingga 11 Oktober ini. Menurut pegawai badminton Thailand, bekas juara dunia Ratchanok Intanon dan beberapa pemain lain menarik diri kerana bimbang dengan penularan COVID-19. Persekutuan Badminton Dunia BWF dalam satu kenyataan berkata, masalah pandemik COVID-19 dan kecederaan dalam kalangan pemain utama menjadi punca negara itu mengambil keputusan tersebut. Tambah BWF, pasukan pengganti akan diumumkan nanti. Bagaimanapun, BWF menegaskan bahawa kesihatan dan keselamatan semua pemain dan pegawai yang mengambil bahagian pada kejohanan itu menjadi keutamaan mereka. Pada saingan Piala Thomas 2020, Thailand disenaraikan dalam kumpulan D bersama Jepun, Korea Selatan dan Kanada. Manakala Piala Uber pula, Thailand disenaraikan dalam kumpulan C bersama Denmark, Scotland dan Kanada. Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP akan mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas pemainnya Mohammadul Sumareh sehari selepas pemain naturalisasi pertama negara itu menyertai pasukan Liga Thailand Polistero FC.
Dalam kenyataannya, PBNP mendakwa pemain kelahiran Gambia berusia 25 tahun itu telah memungkiri pelbagai terma serta syarat yang termaktub dalam perjanjian ditandatangani bersama pasukan. Sumareh telah melanggar kontrak perjanjian apabila gagal menyertai sesi latihan pasukan sejak 3 Ogos lalu, selain tidak menghadiri beberapa aksi Liga Super membabitkan pasukan Pahang sebaik saingan bersambung pada 28 Ogos lalu. Pada masa sama, PBNP turut menafikan pihaknya gagal dalam membuat pembayaran gaji kepada Sumareh. Sebaliknya, berpegang kepada perjanjian yang telah ditandatangani serta persetujuan yang dicapai secara bersama. Semalam, Sumareh yang dilaporkan mempunyai baki kontrak bersama Pahang sehingga 2022 telah melengkapkan perpindahannya ke pasukan Liga Thailand Polistero FC dengan yuran perpindahan yang tidak didedahkan. Perpindahan itu berlaku dalam tempoh 2 minggu selepas jurulatih Pahang Dullah Saleh mendedahkan Sumareh tidak menjalani sesi latihan bersama pasukan sejak awal Ogos lepas. Media tempatan sebelum ini melaporkan kemelut antara Sumareh dan PBNP berpunca daripada kegagalan PBNP membayar gaji pemain itu, sekaligus menyaksikan beliau membuat tuntutan sehingga lebih RM1 juta ke atas Pahang nerusi peguamnya yang berpangkalan di Switzerland. Kita beralih ke perkembangan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Pasukan spring lelaki para negara menjadi sandaran utama untuk menyumbang pingat buat negara di kejohanan itu. Skuad berbasikal para negara sudah pun menempah 4 slot ke Jepun. Jelas pengurus pasukan berbasikal para Kamarul Aizat Osman, walaupun barisan pelumba belum diputuskan, namun buat masa ini Muhammad Yusof Hafizi Shahrudin, Muhammad Najib Turano dan Zuhairi Ahmad Tarmizi adalah antara nama yang disebut-sebut. Manakala dalam kategori wanita, Nur Azlia Syafinas Zais. Of course, performance individunya. Dari segi timing pasal ni event timing. So performance individu dari segi timing ni kan akan ambil kira salah satu perkara penting dalam acara track ni. Senarai akhir pelumba yang mewakili pasukan tersebut akan diketahui dalam masa terdekat selepas Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menilai dari semua sudut kejohanan berbasikal dunia yang dijadual berlangsung di Eropah tahun depan menjadi medan terakhir sebelum berangkat ke Tokyo. Hikmat bekas pemain pingpong kebangsaan Syakirin Ibrahim amat diperlukan bagi membantu atlet para memperkemas latihan sebelum ke Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020 tahun hadapan. Syakirin telah memulakan tugas selaku jurulatih pingpong para sejak awal tahun ini bersama jurulatih sedia ada Ting In Hock. Perkara itu disahkan pengurus pasukan Persatuan Pingpong Malaysia TTAM Justin Lee selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa bersama Majlis Sukan Negara pagi tadi di Bukit Jalil. Menurutnya, pihak persatuan bakal melaksanakan beberapa program dan pertandingan dalaman bagi memperkukuh kemahiran atlet. Ada dua, ada Chan layak masuk Paralimpik Tokyo tahun depan, dan lagi ada pasukan akan berlayak main dengan SEA Games Filipina di tahun depan. Okay, so ada program-program yang tadi soal senaraikan, yang restructuring itu apa? Itu program buat program yang lagi hantar, lagi kuat. Nak kena check semua orang punya dari segi kesihatan. Mereka kena ada qualify lah, untuk ada stress test lah, ada semua test yang sudah disenaraikan. Mereka kena paskan semua untuk test dulu. Dua atlet yang layak ke Paralimpik Tokyo tahun hadapan ialah Chi Chao Ming dan Muhammad Azwar, masing-masing mewakili kategori T9 dan T10. Muhammad Azwar kini berada di kedudukan ke-10 terbaik dalam senarai atlet para pingpong dunia. Baik, ini pula berkenaan dengan kejohanan hoki Piala Tun Abdul Razak 2020 edisi ke-58. Finalis tahun 2018 Terengganu mengharapkan prestasi baik tahun ini apabila dikemundi bekas jurulatih kebangsaan Tai Ben Hai. Selain membariskan anak jati sepenuhnya, Terengganu juga mempertaruhkan pemain-pemain muda yang kini dalam persediaan ke Sukma Johor 2020. Pasangan adik-beradik Faizal dan Fitri Saari turut melengkapkan percaturan Beng Hai untuk misi ke pentas final Piala Razak. Saya rasa bangga dan berbesar hati untuk mewakili Terengganu.
Saya daripada KL turun ke Terengganu untuk buat pemilihan. Saya harap saya boleh buat comeback ke skuad kebangsaan dengan platform Piala Razak ni. Selain pasangan adik-beradik itu, Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Firhan Ashari, Hazrul Faiz dan Zaimi Madris merupakan antara beberapa pemain senior kebangsaan yang bakal memperkukuh pasukan Terengganu. Untuk pasukan Terengganu pada tahun ini sebenarnya adalah hasil daripada program-program pembangunan yang telah dilakukan 10 tahun yang lepas, yang mana kita juga sangat berbangga apabila mereka ni selepas mereka bermain di peringkat yang tertinggi, mereka dapat balik untuk ke negeri Terengganu untuk berbakti semula pada negeri, di mana mereka boleh fokus untuk memberikan target kita, mencapai target di mana kita target untuk menjadi juara pada edisi yang berlangsung pada tahun 2020 ini. Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil bakal menjadi venue rasmi kejohanan yang dijadualkan bermula pada 18 hingga 26 September 2020. 15 pasukan lelaki dan 11 pasukan wanita telah mengesahkan penyertaan mereka bagi edisi kali ini. Pemain Real Madrid, James Rodriguez, sah menjadi milik klub Liga Perdana Inggeris Everton dengan yuran perpindahan sekitar 22 juta pound. Ia sekaligus menyaksikan bintang kebangsaan Colombia itu kembali berkhidmat di bawah pengurus Carlo Ancelotti buat kali ketiga. Persembahan memukau Rodriguez laku penjaring terbanyak pada Piala Dunia 2014 berjaya memikat hati Real untuk mendapatkan hikmatnya. Dia menyerlah pada musim pertama bersama skuad Del Galacticos di bawah kendalian Ancelotti. Namun gagal mendapat tempat dalam kesebelasan utama selepas Zinedine Zidane mengambil alih tugas sebagai jurulatih pada 2016. Pemain yang memenangi kejuaraan Liga Juara-Juara Eropah sebanyak 2 kali bersama Real itu juga gagal menyerlah semasa tempoh pinjaman di Bayern Munich di bawah bimbingan Ancelotti. Rodriguez menjadi pemain kedua ditandatangani Everton selepas mendapat hikmat Allen daripada Napoli. Bintang Perancis Kylian Mbappe diketepikan daripada perlawanan Liga Negara-Negara menentang Croatia selepas diuji positif COVID-19. Mbappe menyertai sesi latihan pada Isnin sebelum mengetahui hasil ujiannya dan merupakan pemain ke-7 Paris Saint-Germain PSG yang dijangkiti virus itu. Bintang Brazil Neymar adalah antara pemain PSG pertama positif virus tersebut minggu lalu. Pemain berusia 21 tahun itu menjaringkan gol kemenangan Perancis semasa menewaskan Sweden 1-0 pada perlawanan pembukaan Liga Negara-Negara. Mbappe adalah pemain keempat yang dikeluarkan dari skuad Perancis berikutan ujian positif COVID-19. Penjaga gol Steve Mandanda yang positif COVID-19 pada 16 Ogos lalu bersama Maxey juga dikeluarkan dari kem kebangsaan. Pemain nombor 1 dunia Ashley Barty mengumumkan bahawa dia tidak akan mempertahankan kejuaraan tenis terbuka Perancis disebabkan penularan COVID-19 di negara berkenaan. Sebelum ini, Barty turut menarik diri dari terbuka Amerika Syarikat atas alasan yang sama. Gadis kelahiran Australia itu yang meraih Grand Slam di Roland Garros tahun lepas menyatakan keputusan menarik diri adalah sukar, namun keutamaannya adalah kesihatan keluarga dan pasukannya. Selain itu, ketiadaan jurulatih Barty, Craig Teaser, antara punca dia tidak menyertai kejuaraan berprestij berkenaan. Saudara, paparan itu mengakhiri berita sukan malam ini. Kita teruskan bersama Ivan dan juga dia dalam segmen hashtag. Silakan. Sebuah taman tema di Australia menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung iaitu tinggal dalam sebuah sangkar ditemani seekor buaya yang besar. Pengunjung akan dimasukkan ke dalam sebuah sangkar berbentuk silinder lengkap dengan ciri-ciri keselamatan yang kemudiannya akan diletakkan dalam sebuah kolam air masin. Seekor buaya air masin yang dikenali sebagai chopper siap sedia menunggu.
Seorang tukang kayu di Punjab, India, Dani Ramsagu berjaya mencipta basikal daripada kepingan kayu. Beliau mengambil masa 4 bulan menyiapkan basikal itu dan kini Dani boleh berbangga kerana basikalnya berjaya menarik tempahan dari luar negara disebabkan konsep mesra alam yang ditonjolkan. Ahli silap mata terkemuka David Blaine melakukan aksi terapung setinggi 7,600 meter di udara bertempat di sebuah gurun di Arizona baru-baru ini. Beliau berpegang kepada 50 biji balon untuk mengapungkan dirinya ke udara. Apabila sampai di ketinggian 7,600 meter, Blaine melepaskan gugusan balon itu lalu mengaktifkan payung terjun dan mendarat dengan selamat. Penduduk sebuah taman perumahan di Tel Aviv gempar apabila menemui ratusan paket ganja. Saksi mendakwa paket ganja itu dijatuhkan oleh sebuah drone. Menurut polis, ia dilakukan kumpulan zon hijau yang cuba mendesak kerajaan menghalalkan penggunaan ganja di Israel. Sering diasak isu percintaan oleh wartawan hiburan, pelakon Intan Lidiana menegaskan beliau hanya mahu fokus kepada kejayaannya. Katanya kepada B-Diva, jangan lagi bertanya tentang hal peribadi. Yang menjadi duta dan jurucakap kepada pelbagai produk dan jenama terkenal bukan halangan kepada Intan untuk bergiat aktif dalam lakonan. Bakal muncul dalam drama siri terbaru, Intan Lidiana kini teruja dilantik sebagai duta AG Nutrition. Yang lepas dan baru sangat-sangat sign kontrak, alhamdulillah lah. Baru dilamar. Menurut pengarausan AG Nutrition Faiz Saleh, komitmen yang diberikan Intan berserta wajah yang tidak dimamahusi antara faktor beliau dipilih sebagai duta. Roni Hussein pula bersyukur dapat melancarkan single terbarunya Tentang Dia yang tertangguh sejak Mac lalu. Sehingga kini Tentang Dia mendapat tontonan hampir 120,000 di saluran YouTube. Ternyata kau terus mencari salahku, walau kini kau bahagia bersama dia, temanmu. Okey, sebenarnya single ni dah siap pada hujung tahun lepas dan kita plan untuk lancarkan album ni, single ni pada awal bulan 3 macam tu. Tapi oleh kerana MCO, PKP kita terpaksa batalkan dan alhamdulillah akhir ni dengan kerjasama JV Akustik, alhamdulillah kita dapat riliskan kita punya single terbaru ni Tentang Dia dan syukur alhamdulillah ramai yang datang untuk menyokong kami. Terima kasih. Roni juga sempat berkongsi dengan B-Diva kemungkinan aktif semula bersama kumpulan terbarunya. Plan ni dah lama. Saya sebenarnya plan untuk backup saya sebuah band tapi dianggotai oleh semua wanita. Macam baik. Tapi masih dalam perancangan dan kita masih dalam selected lagi, kita tengah pilih-pilih lagi dan kita tengok masa yang sesuai nanti kita akan bagi tahu dan war-war kepada anda semua. Berita perdana edisi 8 September berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami dan kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag #MomenNegaraku. Dan juga kibarkan jalur gemilang tanda anda cintakan negara. Pada masa yang sama, teruskan patuh SOP PKPP untuk membendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.